Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irfan Mukhlis. Bersama rakan-rakan saya yang lain akan membahaskan satu tajuk iaitu perbelanjaan kahwin di Malaysia. Yang mana topik ini adalah satu polemik yang sering dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Memandangkan di negara Malaysia ini kos perbelanjaan bagi mengadakan majlis kahwinan sama ada sebelum atau selepas boleh dikatakan dalam anggaran RM1,000 ataupun puluhan RM1,000. Jadi bagaimanakah tuntutan syarak ataupun ajaran Islam mengenai kadar sebenar bagi kita melaksanakan sesuatu majlis perkahwinan itu. Jadi persoalan ini akan dijawab oleh rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan lihat 3 isu yang sering menjadi persoalan dalam perbelanjaan perkahwinan. Pertama berkaitan dengan mas kahwin ataupun kita katakan mahar. Kedua berkaitan dengan wang hantaran ataupun hantaran. Dan juga yang ketiga berkaitan dengan perbelanjaan yang kita lihat mewah dan juga berlebih-lebihan. Maka jika kita balik kepada apa yang telah Islam gariskan, maka kita akan dapat lihat solusi terbaik yang telah Islam berikan dalam menyelesaikan persoalan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya berkenaan kereta akbar, berkenaan tajuk pembelanjaan perkahwinan. Okey, untuk perkara isu ni kita memang tak asilah dalam masyarakat dan Malaysia sendiri. Berbagai isu yang ditimbulkan berkenaan pembelanjaan perkahwinan. Antara akbar yang saya lampirkan pertama berkenaan pilihan golongan pemuda yang membuat memilih untuk membujang kerana disebabkan hantaran yang terlampau tinggi. Itulah kita tak, memang situasi ini memang jadi kerana dikenakan hantaran yang terlampau tinggi, tidak dalam kemampuan keadaan situasi sekarang ini. Seterusnya berkenaan fatwa jadi kena dikeluarkan oleh pihak mufti yang mana telah meletakkan hukum haram kepada mereka yang mengenakan hantaran yang tinggi. Ini telah dibahaskan dan memang tidak mengikut keadaan setempat lah, boleh katakan. Yang ketiga iaitu berkenaan melakukan pinjaman semata-mata untuk melaksanakan majlis yang terlalu mewah ataupun ada grant atau boleh dikatakan sebagai suasana yang menunjukkan mereka ni lebih hebat dia lain membandingkan dengan mereka orang lain. Dan yang terakhir berkenaan dengan pergaduhan, mana dalam masyarakat itu berlaku pergaduhan semata-mata kerana hantaran yang tidak mencukupi. Jadi itulah beberapa lampiran saya boleh katakan, dan perkara ini perlu kita selesaikan masyarakat. Yang pertama itu pastikan memberi kefahaman yang baik kerana mereka memantikkan adab daripada ibadah. Itulah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zain Hilmi bin Zuhaidi 051494. InsyaAllah saya akan memperkatakan tentang fatwa berkaitan perbelanjaan perkahwinan. Yang pertama adalah mahar. Mahar adalah apa yang dibayar oleh suami kepada isteri sebagai hadiah kepadanya dengan sebab akad nikah. Maka hukum mahar ini adalah menurut mazhab Syafi'i mewajibkan pemberian mahar sebagai perbelanjaan perkahwinan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat keempat. Manakala yang kedua adalah walimatul urus. Walimatul urus bermaksud berkumpul, yakni kedua pasangan suami isteri berkumpul dalam satu majlis yang dinamakan sebagai majlis perkahwinan. Manakala maksud yang kedua adalah makanan perkahwinan atau semua makanan yang dibuat untuk jemputan, yakni untuk orang ramai. Berkaitan dengan hukumnya pula, pendapat pertama menghukumkan wajib berdasarkan zahir hadis yang bermaksud lakukanlah walimah. Menurut kaedah fiqh, kata perintah membawa hukum wajib. Manakala pendapat kedua, para fuqaha menghukumkan sunat muakkad melaksanakan walimatul urus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofi bin Burhan 051513. Okey, seterusnya adalah ulasan pandangan pakar di Malaysia mengenai perbelanjaan perkahwinan. Okey, antaranya adalah pakar sosiologi di Malaysia, di mana dilema golongan bujang senang di Malaysia akan meningkat menjelang pengumuman hasil bancian penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Hal ini dilakukan berdasarkan laporan bancian penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, di mana lebih daripada 5.56 juta rakyat Malaysia, tidak kira lelaki ataupun perempuan, yang berusia 30 tahun ke atas masih lagi belum berkahwin. Ia juga kerana
masyarakat Muslim di Malaysia ini menumpukan kepada mas kahwin sebagai satu elemen perbelanjaan yang wajib dibayar oleh pihak suami. Dan walau bagaimanapun, wang hantaran juga masih lagi wajib dibayar mengikut adat resam Melayu Muslim, walaupun ia tiada dalam syariat Islam, dan akan tetapi Islam masih menerimanya. Hal ini kerana Islam mengetengahkan konsep al-taisir, di mana ia menjadi satu asas kepada mengatur perbelanjaan perkahwinan, meskipun elemen perbelanjaan yang lebih bertumpukan kepada mas kahwin ataupun walimatul urus pada masa kini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razam Muhammad, nombor metik 050246. Yang pertamanya, kita cadangan penyelesaian untuk isu perkahwinan di Malaysia ini. Yang pertamanya adalah dengan menyambut majlis perkahwinan secara beramai-ramai. Ini akan dapat membantu mengurangkan beban kewangan. Yang keduanya adalah peranan individu itu sendiri dalam menyelesaikan isu perbelanjaan, iaitu janganlah kita mengikut trend kebudayaan barat sehingga kita menghilangkan berkat perkahwinan itu. Yang ketiganya, pihak IPT juga mestilah membantu golongan yang telah berkahwin, seperti contohnya memberi pengurangan yuran kepada orang yang telah berkahwin. Kesimpulannya, isu pembelanjaan perkahwinan ini mesti dapat diselesaikan jika kita bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulannya, majlis perkahwinan sememangnya satu impian bagi permulaan kebahagiaan sesebuah pasangan. Walau bagaimanapun, kos majlis perkahwinan meningkat berikutan kenaikan kos hidup di negara ini. Dengan itu, lebih banyak bakal pengantin memilih untuk berjimat cermat dalam merancang perbelanjaan majlis perkahwinan mereka. Namun, ramai mendapati bahawa bajet yang telah ditetapkan tidak mencukupi kerana terpaksa menanggung beberapa cah tersembunyi yang sering dilepas pandang. Terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan bajet perkahwinan. Oleh itu, bakal pengantin perlulah peka akan kos majlis perkahwinan, terutamanya kos-kos yang melibatkan kursus kahwin, majlis nikah, makanan, minuman dan sebagainya. Dengan perancangan yang teliti ini, majlis yang sederhana belanjanya juga boleh berlangsung dengan meriah dan eksklusif. Akhir kata, ukurlah baju di badan sendiri, jangan terlalu taksub mengikuti trend terkini sehingga berhutang semata-mata untuk memenuhi majlis impian. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.